Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Dalam video ini kita akan membincangkan teknik menjawab matematik SPM kertas 2 bahagian B dan bahagian C. Dalam video ini kita akan membincangkan soalan percubaan tahun 2021 dari negeri Kelantan. Dan soalan ini boleh dimuat turun pada pautan yang telah disediakan pada bahagian penerangan video di bawah. Kita lihat soalan kita yang pertama iaitu soalan bernombor 11. Min bagi set nombor K, K tambah 4, K tambah 8, 3K tolak 4, 2K tambah 3, K tolak 1 dan 4K ialah 7. Soalan A, hitung nilai K. Di sini kita akan dapatkan nilai bagi K. Dan di sini diberi nilai min iaitu 7. Di sini kita akan menggunakan rumus min. Iaitu kita akan tambahkan tiap-tiap data kita dan kita akan bahagikan dengan jumlah data kita. Di sini kita ada 7 data kesemuanya. Jadi kita akan ambil data kita yang pertama iaitu K tambah dengan K tambah 4, data kita yang kedua. Kita tambah data kita yang ketiga iaitu 3K tolak 4. Kemudian seterusnya 2K tambah 3 tambah K tolak 1 dan tertambah data kita yang terakhir iaitu 4K. Seterusnya kita akan bahagikan dengan jumlah data iaitu 7 dan sama dengan min. Min di sini diberi adalah 7 juga. Sampai tahap ini kita boleh terus tekan calculator dan kita akan dapat nilai K kita di sini bersamaan dengan 3. Seterusnya kita lihat soalan B. Cari julat antara kuartil. Baiklah, untuk mendapatkan julat antara kuartil, kita kena susun kembali data kita dalam turutan menaik. Jadi di sini kita lihat data kita yang pertama di sini. Ini kita lihat data kita. Nombor yang pertama sini K dan K tadi kita dapat 3. Kemudian K tambah 3 iaitu kemudian K tambah 4 iaitu 3 tambah 4 dia dapat 7. Sini. Kemudian K tambah 8 iaitu 3 tambah 8 kita akan dapat 11. Seterusnya 3K tolak 4 iaitu 3 darab 3 kita dapat 9. 9 tolak 4 kita dapat 5 di sini. Kemudian seterusnya 2K tambah 3 iaitu 2 darab 3 6 tambah 3 kita dapat 9. Seterusnya K tolak 1 iaitu 3 tolak 1 kita dapat 2. Kemudian yang terakhir adalah 4K iaitu 4 darab dengan 3 kita akan dapat 12. Jadi ini adalah data-data kita. Kemudian kita akan susun balik data-data ini dalam turutan menaik. Kita ambil yang kecil terlebih dahulu, kemudian sehingga data yang besar. Jadi kita akan susun balik, kita akan dapat seperti ini. Kita akan bermula dengan data 2, kemudian 3, seterusnya 5, 7, 9, 11 dan juga 12. Kemudian kita kena dapatkan dulu nilai median. Data yang berada di tengah-tengah. Dan kalau kita lihat sini, data yang berada di tengah-tengah adalah nombor 7. Ini adalah median. Kemudian untuk dapatkan kuartil pertama, kita akan ambil data yang berada di sebelah kiri median. Dan data itu mesti berada di tengah-tengah. Dan untuk kuartil pertama, kita dapati nilainya adalah 3. Ini adalah kuartil pertama. Seterusnya kita akan dapat pula kuartil ketiga, iaitu data yang berada di sebelah kanan median. Dan data itu juga berada di tengah-tengah. Jadi nilainya adalah 11 di sini. Ini adalah Q3 ataupun kuartil ketiga. Jadi untuk mendapatkan julat antara kuartil, kita akan ambil kuartil ketiga tolak kuartil pertama. Iaitu 11 tolak 3. Dan kita akan dapat 8. Baiklah, seterusnya kita lihat soalan C. Cari sisihan piawai. Jadi kita akan gunakan rumus bagi sisihan piawai, iaitu sigma sama dengan kita puncakan jumlah X kuasa 2 per dengan N
tolak dengan min kuasa 2. Dan rumus ini telah pun diberi di dalam senarai rumus pada ruangan senarai rumus tersebut. Jadi kita boleh rujuk balik. Pertama sekali kita akan ambil sigma X kuasa 2, iaitu jumlah X kuasa 2. Jadi kita akan kuasa 2kan data-data kita. Iaitu kita ambil 2 kuasa 2 tambah 3 kuasa 2 tambah 5 kuasa 2 tambah 7 kuasa 2 tambah 9 kuasa 2 tambah 11 kuasa 2 tambah 12 kuasa 2. Kemudian kita bahagi dengan N. N itu adalah bilangan data bagi 7. Kemudian kita tolak dengan min. Min diberi tadi adalah 7. Kemudian kita kuasa 2 kan. Kemudian kita puncakan seluruhan ini. Okay, ini adalah langkah pengiraan. Kemudian untuk mendapatkan nilai sisihan PY, kita boleh terus menggunakan kalkulator. Pertama sekali kita akan tekan menu, kemudian kita tekan 6 untuk kita ambil mode bagi statistik. Kemudian kita akan tekan 1. Di sini kita akan masukkan nilai X kita. Pertama adalah 2 sama dengan 3 sama dengan 5 sama dengan 7 sama dengan 9 sama dengan 11 sama dengan dan 12 sama dengan. Seterusnya untuk mendapatkan jawapan, kita akan tekan option, kemudian kita tekan 3. Di sini ada senarai nilai-nilainya, jadi kita akan ambil pada baris yang ke-5, iaitu untuk sisihan PY sama dengan 3.59. Kita bundarkan kepada 2 titik perpuluhan di sini. Baiklah, seterusnya terlihat pula dari segi pemberian markah. Untuk soalan A, langkah pengiraan kita akan dapat 2 markah dan jawapan 1 markah. Untuk soalan B, mencari julat antara kuartil, langkah pengiraan 1 markah dan jawapan akhir 1 markah. Seterusnya untuk soalan C, kita mendapatkan sisihan PY, langkah pengiraan terdapat 2 markah dan jawapan akhir 1 markah. Dan markah keseluruhan untuk soalan ini adalah sebanyak 8 markah. Baiklah, seterusnya terlihat pula soalan yang kedua, iaitu soalan bernombor 12. A, diberi M darab 93 negatif 8 negatif 6 sama dengan 1001. Cari matrik M. Baiklah, di sini bukan matriks, dan kalau kita dapati, jawapan untuk hasil darab matriks ini dengan M adalah 1001 ataupun ini adalah matrik identiti. Untuk mendapatkan matrik identiti, kita kena darab matriks dengan songsangannya. Jadi ini bermaksud M itu merupakan matrik songsang bagi matriks 9, 3, negatif 8, negatif 6. Jadi untuk mendapatkan matriks M, kita akan songsangkan matriks ini. Jadi di sini kita boleh menggunakan rumus matriks songsang. Jadi matriks kita adalah 9, 3, negatif 8 dan negatif 6. Dan kita gunakan rumus matriks songsang iaitu 1 per A darab D iaitu 9 darab dengan D iaitu negatif 6 tolak dengan B iaitu 3 darab dengan C negatif 8. Kemudian A dengan D akan bertukar tempat, negatif 6 berada di atas, 9 berada di bawah. Kemudian B akan bertukar tanda, asalnya 3 akan dapat negatif 3 di sini. Kemudian C juga akan bertukar tanda, daripada negatif 8 dia akan jadi 8 di sini. Kemudian kita akan selesaikan, iaitu 9 darab dengan negatif 6 tolak dengan 3 darab negatif 8, kita akan dapat negatif 30 di sini. Kemudian kita tulis balik negatif 6, negatif 3, 8 dan juga 9. Jadi ini jawapan kita untuk soalan A, iaitu matriks M. Baiklah, seterusnya terlihat pula soalan B. Sebuah lori H mampu membawa X kg pasir dan sebuah lori T mampu membawa Y kg pasir. 8 buah lori H dan 6 buah lori T mampu membawa sejumlah 5,200 kg pasir dalam satu masa. Kalau 10 buah lori H dan 11 buah lori T mampu membawa 90% daripada sejumlah 8 tan pasir.
Soalan 1 Roman, tulis dua persamaan linear yang mewakili maklumat di atas. Pertama sekali kita lihat untuk lori H dan lori T, kita ada bilangannya adalah 8 dan juga 6, di mana kedua-dua jenis lori H dan T ini dia mampu membawa 5,200 kg pasir. Persamaan pertama kita adalah kita akan tulis 8x tambah 6y sama dengan 5,200. Kemudian untuk persamaan yang kedua pula, kita ada 10 lori H dan 11 lori T. Dan dia mampu membawa 90% daripada 8 tan. Jadi kita akan darabkan 90% dengan 8 tan untuk mendapatkan jumlah muatan yang mampu dibawa. Jadi kita akan ambil 90% darab dengan 8 tan. 8 tan ini adalah bersamaan dengan 8,000. Jadi kita akan dapat 7,200 kg. Jadi untuk persamaan kita yang kedua adalah 10x tambah 11y sama dengan 7,200. Seterusnya kita lihat soalan 2 Roman. Seterusnya dengan menggunakan kaedah matriks, hitung nilai x dan y. Baiklah, di sini kita akan tukarkan persamaan linear kita tadi ke dalam bentuk matriks. Iaitu kita akan tulis 8, 6, 10, 11. Darabkan dengan xy sama dengan 5,200 dan 7,200. Kemudian, untuk mendapatkan xy, kita akan songsangkan matriks 8, 6, 10, 11 itu dengan menggunakan rumus songsangan. Itu 1 per A, itu 8, darab dengan D 11, tolak dengan 6, darab dengan 10, kemudian A dengan D bertukar tempat, 11 di atas 8 di bawah, kemudian B akan bertukar tanda jadi negatif 6, C juga bertukar tanda jadi negatif 10. Kemudian darab dengan 5,200 dan 7,200. Sampai tahap ini kita boleh terus menggunakan kalkulator. Pertama sekali kita tekan menu, kemudian kita tekan A dan kita ambil 1 untuk simultaneous equation dan unknown kita tekan 2. Kemudian kita akan masukkan untuk persamaan kita yang pertama. Nilai pertama kita adalah 8 sama dengan, kemudian 6 sama dengan, kemudian 5,200 sama dengan. Seterusnya untuk persamaan kita yang kedua, nilai pertama kita adalah 10 sama dengan, 11 sama dengan, kemudian 7,200 sama dengan. Untuk mendapatkan jawapan, kita tekan sama dengan, kita dapat nilai X di sini adalah 500. Dan tekan sekali lagi sama dengan, kita dapat nilai Y sama dengan 200. Baiklah, seterusnya kita lihat pula dari segi pemberian markah. Untuk soalan A, kita mendapatkan matrik M. Langkah pengiraan, kita menggunakan rumus songsangan, dapat 1 markah. Dan jawapan akhir, 1 lagi markah. Seterusnya untuk soalan B, kita menulis persamaan linear. Ada 2 persamaan. Tiap-tiap satu persamaan, kita akan dapat 1 markah masing-masing. Baiklah, seterusnya kita lihat pula untuk soalan B2 Roman. Kita menulis dalam bentuk matriks, kita dapat 1 markah. Seterusnya kita menggunakan matriks songsang, 1 markah. Kemudian jawapan X 1 markah dan jawapan Y 1 lagi markah. Dan maka keseluruhan untuk soalan ini kita akan dapat 9 markah. Baiklah, seterusnya kita lihat soalan yang ketiga, iaitu soalan bernombor 13. Jadual 2 menunjukkan laju dan masa bagi suatu zarah dalam tempoh 12 saat. Soalan A, berdasarkan jadual 2 lukis graf laju masa pada graf di ruang jawapan. Bila kita lihat pada ruangan jawapan telah pun diberi kertas grid segi 4 sama beserta dengan paksi X-nya dan juga paksi Y. Pertama sekali kita akan plotkan graf kita. Kita lihat nilai kita yang pertama, nilai koordinat yang pertama adalah 0, 0. Jadi kita akan tanda 0, 0 di sini. Seterusnya adalah 15, 2, iaitu berada di sini. Seterusnya 15, 6, iaitu berada di sini. Dan
titik yang terakhir kita adalah 30, 10. Itu berada di sini. Kemudian seterusnya kita akan gariskan titik-titik kita ini dengan menggunakan pembaris. Jadi ini jawapan kita untuk soalan A. Bila seterusnya kita lihat soalan B. Berdasarkan graf yang dilukis pada rajah di ruang jawapan, nyatakan satu Roman, laju seragam dalam meter per saat zarah itu. Kita lihat kedudukan zarah itu dalam laju seragam, iaitu pada kedudukan graf mendatar. Itu berada di sini. Itu kelajuannya adalah 15 meter per saat. Jadi jawapan kita adalah 15. Kalau seterusnya kita lihat soalan 2 Roman. Tempoh masa dalam saat zarah bergerak dengan laju seragam. Sebenarnya kita tengok berapakah jumlah masa pada laju seragam, iaitu pada graf mendatar tadi, iaitu bermula pada saat kedua sehingga saat ke-6. Jadi jawapan kita adalah 6 tolak 2, kita akan dapat 4 saat. Seterusnya, soalan C. Hitung kadar perubahan laju dalam meter per saat dalam tempoh 4 saat terakhir. Baiklah, untuk kadar perubahan laju, kita akan dapatkan kecerunan graf ini, iaitu 4 saat terakhir bermula daripada masa ke-6 sehingga masa ke-10. Iaitu kita akan ambil garis ini. Untuk mendapatkan kadar perubahan laju ataupun pecutan ataupun kecerunan, kita boleh juga menggunakan rumus kecerunan, iaitu Y2 tolak Y1 per X2 tolak dengan X1. Di sini untuk nilai Y dia mewakili nilai laju. Jadi kita akan ambil laju 30 tolak dengan 15. Jadi kita ambil 30 tolak dengan 15 per dengan masanya, iaitu 10 tolak dengan 6. Dan kita akan dapat jawapan kita adalah 15 per 4. Pada seterusnya kita lihat pula soalan D. Hitung purata laju dalam meter per saat bagi zarah itu dalam 10 saat. Baiklah, kata kunci di sini adalah purata laju ataupun laju. Laju kita akan ambil jarak per dengan masa. Jadi di sini untuk graf laju masa, untuk mendapatkan jarak, kita akan dapatkan luas di bawah graf. Jadi kita lihat di sini. Luas bawah graf kita akan pecahkan kepada dua bentuk. Yang pertama adalah bentuk trapezium ini, A. Kemudian satu lagi trapezium B. Kita akan tambahkan luas trapezium A dan trapezium B ini untuk mendapatkan jarak. Kemudian kita akan bahagikan dengan masa, iaitu 10. Baiklah, untuk trapezium A, kita akan ambil 1 per 2. Kita darabkan dengan hasil tambah dua sisi selari di sini, iaitu 6 dan juga 4. Jadi 6 tambah 4. Kemudian kita darabkan dengan tinggi trapezium di sini, iaitu 15. Kemudian kita tambah dengan trapezium B. 1 per 2 darab hasil tambah dua sisi selari di sini, iaitu 15 tambah dengan 30. Kemudian darabkan dengan tingginya, iaitu 4. Kemudian kita bahagikan dengan masa, iaitu 10. Dan seterusnya kita tulis tekan kalkulator. Kita akan dapat jawapan kita adalah 33 per 2. Ataupun kita boleh tulis dalam bentuk perpuluhan 16,5. Baiklah, seterusnya kita lihat pula dari segi pemberian markah. Untuk soalan pertama, kita melukis graf. Kita plot dengan betul, terdapat satu markah dan kita gariskan melalui ke semua-semua titik itu dengan garis lurus, terdapat satu lagi markah. Kemudian untuk soalan B, 1 Roman, kita akan dapat satu markah. Kemudian untuk soalan B, 2 Roman, kita akan dapat satu lagi markah. Seterusnya untuk soalan C, kita mendapatkan kadar perubahan laju, langkah pengiraan satu markah dan jawapan akhir, satu lagi markah. Kemudian untuk soalan bahagian D, langkah pengiraan kita akan dapat 2 markah dan jawapan akhir kita akan dapat 1 markah. Jadi markah keseluruhan untuk soalan ini adalah sebanyak 9 markah. Baiklah, seterusnya kita lihat soalan bernombor 14.
Pada tahun 2020, Encik Faris dan isterinya mendapat gaji tahunan sebanyak RM79,450 dan RM56,540. Telah menderma sebanyak RM645 kepada badan kebajikan yang diluluskan oleh kerajaan. Jadual 3 di bawah menunjukkan tasiran cukai bersama dan tasiran cukai berasingan yang hendak dituntut oleh Encik Faris dan isterinya. Manakala, jadual 4 menunjukkan banjaran pendapatan bercukai. Baiklah, di sini diberi perkara-perkara berkenaan dengan tasiran cukai bersama dan tasiran cukai berasingan, ada jumlah pendapatan dan juga pengecualian cukai. Kemudian, kita juga diberi pelepasan cukai dan juga jadual 3 adalah banjaran pendapatan bercukai. Jadi kita lihat soalannya, hitung jumlah cukai pendapatan bagi Encik Faris dan isterinya dengan menggunakan cara tasiran cukai bersama dan tasiran cukai berasingan. Seterusnya, nyatakan antara tasiran cukai bersama dan cukai tasiran berasingan yang manakah lebih sesuai digunakan oleh Encik Faris dan isterinya. Baiklah, untuk menjawab soalan ini, sepatutnya dalam pada ruangan jawapan telah pun diberi jadual kepada kita. Di sini kita ada tasiran bersama, kemudian dipisahkan suami dan juga isteri, iaitu Encik Faris dan juga isterinya. Pertama sekali kita kena dapatkan pendapatan bercukai. Kita lihat pada jadual yang telah pun diberi. Di sini, jumlah pendapatan untuk tasiran cukai bersama adalah RM135,990. Jadi untuk mendapatkan pendapatan bercukai, kita akan ambil jumlah pendapatan ini, kita akan tolakkan dengan pengecualian cukai, iaitu RM1,290. Kemudian kita akan tolak lagi dengan pelepasan cukai, iaitu kita akan tolak dengan RM9,000. Kita tolak dengan RM2,500. Kemudian kita tolak dengan insurans hayat RM7,000. Tolak lagi dengan insurans perubatan RM3,000. Jadi untuk pendapatan bercukai bagi tasiran bersama, hasil tolak tadi kita akan dapat nilainya adalah RM113,200. Kemudian kita akan buat pula untuk suami ataupun Encik Faris dan juga isterinya. Sama seperti tadi, kita akan ambil pendapatan tahunan Encik Faris iaitu RM79,450. Kita akan tolakkan dengan RM645 untuk pengecualian cukai. Kemudian seterusnya kita akan tolak pelepasan cukai untuk Encik Faris. Kita akan tolak RM9,000. Kemudian untuk gaya hidup di sini, kita akan tolak RM2,500 sahaja kerana dia ada hadnya di sini. Kemudian untuk insurans hayat, kita akan tolak RM7,000 sahaja kerana dia juga ada had sebanyak RM7,000. Kemudian untuk insurans perubatan, kita akan tolak dengan RM3,000 sahaja kerana dia juga ada had RM3,000. Dan seterusnya kita akan dapatkan pendapatan bercukai Encik Faris berjumlah RM57,305. Seterusnya adalah untuk isteri Encik Faris. Kita akan ambil pendapatan tahunannya iaitu RM56,540. Kita akan tolak dengan pengecualian cukai iaitu derma tadi sebanyak RM645. Kemudian kita lihat pula pada bahagian pelepasan cukai, kita tolak dengan pelepasan individu RM9,000. Kemudian gaya hidup kita tolak dengan RM2,800. Kemudian untuk gaya hidup kita akan tolak RM2,500 disebabkan ada hadnya di sini. Kemudian untuk insurans hayat kita akan tolak dengan RM6,969. Kemudian seterusnya insurans perubatan kita tolak dengan RM2,955. Kemudian kita akan dapat pendapatan bercukai bagi isterinya adalah RM34,471. Jadi untuk mendapatkan pendapatan bercukai, secara umumnya kita akan ambil pendapatan tahunan, tolak dengan pelepasan cukai dan pengecualian cukai. Seterusnya adalah berkaitan dengan cukai dasar. Untuk cukai dasar ini kita akan lihat pada jadual yang telah dibekalkan di sini, itu jadual 3.
Pendapatan bercukai bersama itu berjumlah RM113,200. Kita akan ambil pada baris ketiga ini. Itu cukai dasarnya kita ambil RM100,000 yang pertama, jumlahnya adalah RM10,900. Jadi cukai dasarnya RM10,900. Kemudian di sini kita akan ambil pula cukai atas baki, iaitu kita akan ambil RM113,200 ini tolak dengan RM100,000. Kemudian kita akan darabkan dengan kadarnya di sini iaitu 24. Jadi kita akan ambil RM13,200 ini darabkan dengan 24%. Jadi kita akan dapat RM3,168. Kemudian seterusnya adalah rebat. Rebat ini terdiri daripada dua, sama ada zakat ataupun pendapatan yang kurang daripada RM35,000 setahun. Kita lihat di sini untuk bahagian rebat, iaitu bayaran zakat pendapatan sebanyak RM900 untuk tasiran bersama. Jadi rebatnya adalah RM900. Jadi untuk mendapatkan cukai yang perlu dibayar, kita akan ambil cukai dasar tambah dengan cukai atas baki, kemudian kita tolak pula dengan rebat. Tasiran bersama adalah RM13,168. Kemudian kita buat pula untuk tasiran berasingan, kita ambil Cik Faris dahulu. Pendapatan bercukainya adalah RM57,305. Jadi kita lihat cukai dasarnya berada pada baris kedua ini. RM50,000 yang pertama dia perlu bayar RM1,800. Ini RM1,800. Kemudian kita ambil cukai atas baki, kita tolak RM57,305 tolak dengan RM50,000. Yang pertama itu kita akan dapat 7305 darabkan dengan kadarnya di sini adalah 14%. Dan kita akan dapat RM1,022.70. Kemudian seterusnya kita lihat pula rebat. Rebat di sini adalah zakat pendapatan Cik Faris bayar RM800. Jadi rebatnya RM800. Kemudian untuk dapatkan cukai kita akan ambil cukai dasar tambah dengan cukai atas baki tolak dengan rebat. Dan kita akan dapat RM2,022.70. Kemudian seterusnya kita akan buat untuk isteri Encik Faris pula. Jadi kita lihat cukai dasarnya kita akan ambil pada baris pertama. Iaitu RM20,000 pertama, bayarannya adalah RM150. Kemudian untuk cukai atas baki, kita akan ambil RM34,471 tolak dengan RM20,000. Kita akan dapat RM14,471 dan darab dengan kadarnya di sini adalah 3%. Darab dengan 3%. Dan kita akan dapat jumlahnya adalah RM434.13. Seterusnya adalah rebat. Itu zakat pendapatan yang dibayar oleh isterinya adalah RM100. Kemudian kita lihat pula bahawa pendapatan bercukai bagi isteri Encik Faris adalah kurang daripada RM35,000. Ini bermaksud dia layak untuk mendapatkan tambahan rebat sebanyak RM400. Jadi kita akan tambah lagi dengan rebatnya RM400 di sini. Kemudian untuk dapatkan cukai yang perlu dibayar, kita akan tambah 150 tambah dengan 400, RM34.13 tolak dengan rebat RM500. Dan kita akan dapat cukai yang perlu dibayar oleh isterinya adalah RM84.13. Pada seterusnya kita akan tambah cukai bagi Encik Faris dan isterinya iaitu RM2,022.70 dengan RM84.13. Kita akan dapat jumlah keseluruhan untuk suami isteri ini. Dia perlu bayar RM2,106.83. Jadi di sini kita boleh membuat perbandingan tasiran cukai bersama dan cukai tasiran berasingan di sini. Dan kalau kita lihat, untuk tasiran cukai bersama, mereka perlu bayar RM13,168. Tapi kalau mereka buat cukai tasiran berasingan, suami dan isteri, total keseluruhannya, mereka perlu bayar RM2,106.83 sahaja. Jadi untuk persoalan ini, Encik Faris dan isterinya
sesuai untuk membuat tasiran cukai berasingan. Kerana mereka boleh berjimat sebanyak RM11,055.10. Baiklah, seterusnya kita lihat pula dari segi pemberian markah. Kita mendapatkan pendapatan bercukai bersama 1 markah, untuk Encik Faris 1 markah dan isterinya 1 markah. Kemudian seterusnya kita dapatkan cukai yang perlu dibayar. Untuk cukai tasiran bersama terdapat 1 markah, Encik Faris 1 markah, kemudian isterinya 1 lagi markah. Kemudian kita melakukan hasil tambah cukai pendapatan untuk suami dan isteri. Kita akan dapat 2 markah di sini. Kemudian kita menyatakan bahawa mereka sesuai untuk tasiran cukai berasingan 1 markah beserta dengan alasannya 1 lagi markah. Dan markah keseluruhan untuk soalan ini adalah sebanyak 10 markah. Baiklah, seterusnya kita masuk ke bahagian C, di mana bahagian C kita ada 2 soalan dan kita wajib jawab 1 soalan saja. Mari kita lihat soalan kita yang pertama, iaitu soalan bernombor 16. Raja 6 menunjukkan kedudukan kolam renang, kolam ikan dan rumah Puan Halina serta 2 orang anaknya Haziq dan Haq. Kolam renang yang dibina itu adalah berjarak sama di antara ketiga-tiga rumah Puan Halina, Haq dan juga Haziq. Jadi bermaksud jaraknya di sini adalah sama. Kita lihat soalan A. Berdasarkan raja 6 di atas, 1 Roman, cari koordinat kedudukan kolam renang. Jadi kita dapati bahawa jarak di sini adalah sama. Di sini rumah Haziq dan sini adalah rumah Puan Halina. Jadi bermaksud kolam renang ini berada di tengah-tengah di antara rumah Haziq, rumah Haq dan juga rumah Puan Halina. Jadi di sini kita akan mendapatkan titik tengah bagi garis lurus ini. Jadi untuk mendapatkan titik tengah, kita akan menggunakan rumus titik tengah, iaitu X2 tambah X1 per dengan 2, kemudian Y2 tambah Y1 kita perkan dengan 2. Jadi untuk di sini, untuk rumah Haq, kita akan katakan sebagai titik kita yang pertama dan rumah Puan Halina ni adalah titik yang kedua. Jadi untuk X2 tambah X1, kita akan ambil 2 tambah negatif 6, kita per dengan 2. Kemudian untuk Y, kita ambil 4 tambah dengan negatif 2, kita per dengan 2. Jadi kita akan dapat koordinatnya adalah negatif 2, 1. Kemudian kita lihat pula dari segi pemberian markah. Kita menggunakan rumus yang betul ini, kita akan dapat 1 markah. Dan jawapan akhir kita akan dapat 1 markah. Jadi untuk soalan A, 2 Roman ini kita akan dapat 2 markah. Baiklah, seterusnya kita lihat soalan A, 2 Roman. Hitung jarak di antara rumah Haq dengan kolam renang tersebut. Baiklah, di sini tadi kita dah dapat koordinatnya adalah negatif 2, 1. Kemudian rumah Haq koordinatnya adalah negatif 6, negatif 2. Jadi untuk mendapatkan jarak, iaitu panjang garis ini, antara teknik yang boleh kita gunakan adalah kita melukis segitiga bersudut 90 darjah seperti ini. Seperti ini, kalau kita unjurkan, kita akan dapat segitiga 90 darjah di sini. Kemudian di sini kita boleh dapatkan panjang garis ini. Di mana di sini, kedudukan di sini adalah pada kedudukan 1 untuk Y, dan pada kedudukan ini, kita lihat pada rumah Haq, koordinatnya, Y-nya adalah negatif 2 di sini. Jadi di sini 1, sini negatif 2, maka panjang sini adalah 3. Seterusnya, kita dapatkan pula panjang mengufuk di sini. Di sini kedudukannya adalah negatif 6, kemudian pada kedudukan kolam renang di sini adalah negatif 2. Sini negatif 2, sini negatif 6. Jadi jarak kedua-dua ni adalah kita akan dapat 4. Jadi kita dapat satu segitiga bersudut 90 darjah, segitiga tegak. Di mana sini 3, sini 4. Jadi di sini kita boleh dapatkan menggunakan teorem Pythagoras. Iaitu kita akan ambil 3 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2, kita punca 2. Dan kita akan dapat jaraknya adalah 5. Kemudian dari segi pemberian markah pula, kita lihat di sini, kita menggunakan teorem Pythagoras. Terdapat 1 markah dan jawapan akhir 1 lagi markah. Jadi untuk soalan A, 2 Roman ini, kita boleh dapat sebanyak 2 markah.
Kita teruskan lagi dengan melihat soalan A3 Roman. Cari koordinat kedudukan rumah Haziq. Baiklah, kita akan dapatkan pula kedudukan rumah Haziq, iaitu koordinatnya adalah 2Y. Dan untuk mendapatkan kedudukan rumah Haziq, kita akan bandingkan dengan kedudukan kolam renang tadi, di mana koordinatnya adalah negatif 2, 1. Sama seperti tadi, kita juga boleh membuat segitiga bersudut 90 darjah. Itu segitiga tegak. Sama seperti tadi, kita buat macam ni. Kemudian kita dapatkan jarak tegak ini. Jadi kedudukan kolam renang adalah pada kedudukan Y1. Kemudian kedudukan rumah Haziq, kedudukannya adalah Y. Seterusnya, kita dapatkan jarak mengufuk. Kedudukan kolam renang pada kedudukan X adalah negatif 2. Kemudian kedudukan rumah Haziq adalah pada kedudukan 2. Jadi negatif 2 ke 2, jaraknya adalah 4 di sini. Kemudian di sini kita tahu bahawa kedudukan kolam renang ke rumah Haziq adalah sama dengan jarak kolam renang ke rumah Haq. Jadi kita dah dapat kedudukan rumah Haq ke kolam renang adalah 5 di sini, maka sini juga adalah 5. Jadi kita dapat segitiga sudut 90 darjah kita. Di sini 5 dan di sini 4. Jadi untuk dapatkan sisi ini, labelkan sebagai Y ini, kita juga boleh menggunakan teorem Pythagoras. Iaitu kita ambil 5 cos 2 tolak 4 cos 2 punca 2. Jadi kita akan dapat Y sama dengan 3 di sini. Jadi bila Y sama dengan 3, jadi kedudukan kolam renang adalah Y sama dengan 1. Maka kedudukan rumah Haziq ini adalah sama dengan negatif 2. Jadi nilai Y kita dapat di sini adalah negatif 2. Baiklah, seterusnya kita lihat pula dari segi pemberian markah. Teorem Pythagoras di sini, kita akan dapat 1 markah. Kemudian kita dapat jawapan 3 di sini 1 markah. Kemudian kita mengaitkan 3 ini dengan jarak di antara kolam renang ke rumah Haziq. Kita akan dapat lagi 2 markah untuk jawapan. Jadi, markah keseluruhan untuk soalan A, 3 Roman ini kita akan dapat 4 markah. Baiklah, seterusnya kita lihat pula soalan B. Berdasarkan rajah 6, kedudukan kolam ikan adalah terletak di garis lurus yang menghubungkan rumah Haziq dengan kolam renang. Cari 1 Roman, kecurunan garis lurus yang menghubungkan kolam renang dengan rumah Haziq. Jadi di sini, kedudukan rumah Haziq berhubung dengan satu garis lurus antara kolam renang dan juga kolam ikan ini. Jadi kita kena dapatkan nilai kecurunan, iaitu kita ambil M sama dengan Y2 tolak Y1 per X2 tolak dengan X1. Di sini kita boleh ambil kedudukan rumah Haziq, iaitu kita dapat tadi koordinatnya adalah 2, negatif 2. Kemudian kedudukan kolam renang tadi kita dapat negatif 2, 1. Jadi untuk kolam renang adalah titik yang kedua dan rumah Haziq titik yang pertama. Jadi Y2 tolak Y1, kita akan dapat 1 tolak dengan negatif 2. Kemudian kita per dengan X2 tolak X1, negatif 2 tolak 2. Maka kecurunan yang kita akan dapat di sini adalah negatif 3/4. Kemudian dari segi pemberian markah, kita mendapatkan nilai kecurunannya, kita akan dapat 1 markah. Dan untuk soalan ini, kita akan dapat 1 markah sahaja. Baiklah, seterusnya kita lihat pula soalan B, 2 Roman. Koordinat kedudukan kolam ikan. Untuk mendapatkan kedudukan kolam ikan, kita boleh menggunakan kecurunan yang kita dapat tadi, iaitu M sama dengan 3/4. Kerana M ini bersamaan dengan Y2 tolak Y1 per X2 tolak dengan X1. Jadi di sini kolam renang ini kita akan hubungkan dengan kolam ikan. Ini bermaksud untuk kolam renang ini kita akan tandakannya sebagai titik pertama dan kolam ikan ini sebagai titik yang kedua. Jadi Y2 tolak Y1 sini, iaitu untuk kolam ikan, Y-nya adalah 7. Tolak dengan kedudukan kolam renang ini, koordinatnya adalah 2, 1, iaitu 7 tolak dengan 1. Kemudian kita per dengan X2 tolak X1, iaitu X tolak dengan negatif 2. Kemudian kita dapat negatif 3/4. Sampai tahap ini, kita boleh terus menggunakan kalkulator.
Dan kita akan dapat jawapannya untuk X sama dengan negatif 10. Maka jawapan akhir kita untuk koordinat kedudukan kolam ikan adalah negatif 10, 7. Kemudian dari segi pemberian markah, kita lihat di sini, kita menggunakan rumus mendapatkan kecerunan, kita gantikan nilai, kita akan dapat 1 markah. Kemudian kita dapatkan nilai X 1 markah dan jawapan akhir kita 1 lagi markah. Dan keseluruhan untuk soalan bahagian ini adalah 3 markah. Kita teruskan lagi dengan melihat soalan B3 Roman. Persamaan garis lurus yang melalui koordinat kedudukan kolam ikan dan selari dengan garis lurus yang menghubungkan kedudukan rumah Puan Halina dengan kedudukan rumah Hak. Dalam soalan ini dia menyatakan bahawa kita perlu dapatkan persamaan garis lurus di mana garis lurus itu dia melalui kolam ikan seperti ini. Kemudian garis lurus ini juga adalah selari dengan kedudukan garis lurus di antara rumah Hak ke rumah Puan Halina. Jadi untuk mendapatkan persamaan garis lurus iaitu Y sama dengan MX tambah C, pertama sekali kita kena dapatkan nilai M. Dan kita akan dapatkan nilai M ini berdasarkan koordinat rumah Hak dan juga rumah Puan Halina iaitu Y2 tolak Y1 per X2 tolak dengan X1. Maka kita akan ambil 4 tolak dengan negatif 2 per dengan 2 tolak dengan negatif 6. Dan kita akan dapat nilai M di sini adalah 3/4. Seterusnya kita dapatkan pula nilai C. Untuk mendapatkan nilai C, kita akan gantikan nilai M sama dengan 3/4. Kemudian kita akan ambil koordinat titik pada kolam ikan ini yang kita dapat tadi. Iaitu koordinatnya negatif 10, 7. Kita gantikan dengan Y dia sama dengan 7 dan X sama dengan negatif 10. Iaitu Y iaitu 7 sama dengan M itu 3/4 darabkan dengan X itu negatif 10 tambah C. Kemudian kita tekan calculator, kita dapat nilai C di sini adalah 14.5. Maka kita boleh tulis persamaan garis lurus kita iaitu Y sama dengan M iaitu 3/4 X tambah dengan C kita dapat tadi 14.5. Baiklah, dari segi pemberian markah pula kita lihat di sini, kita mendapatkan nilai M terdapat 1 markah, nilai C 1 markah dan jawapan akhir kita 1 lagi markah. Dan maka keseluruhan untuk soalan 16 ini adalah sebanyak 15 markah. Baiklah, seterusnya kita lihat pula soalan kita yang kedua iaitu soalan bernombor 17A. Rajah 7.1 menunjukkan bentuk kek yang ingin ditempah oleh Cikgu Alam bagi meraihkan sambutan kemenangan keceriaan kelas beliau. Kek 2 tingkat itu terdiri daripada gabungan sebuah kuboid dan sebuah silinder berjejari 14 cm. Jumlah isi padu kek pada rajah 7.1 ialah 34,998 cm padu. Cikgu Alam kemudiannya ingin menukar kek berbentuk silinder kepada kek berbentuk kubus seperti dalam rajah 7.2 tanpa mengubah jumlah isi padu asal kek. Ya, kita lihat soalan kita yang pertama. 1 Roman, hitung tinggi dalam sentimeter kek berbentuk silinder dalam rajah 7.1. Mundarkan jawapan betul kepada 3 angka bererti. Baiklah, di sini kita ada 2 bentuk iaitu silinder dan juga bentuk kuboid. Jadi silinder kita tambahkan dengan bentuk kuboid, kita akan dapat jumlah isi padunya adalah 34998. Jadi di sini kita boleh mendapatkan isi padu kuboid iaitu panjang, darab lebar dan darab dengan tinggi. Jadi untuk mendapatkan isi padu silinder sama dengan 34,998 isi padu keseluruhannya kita tolak dengan isi padu kuboid iaitu 27 darab 36 darab 30. Kemudian kita dapat isi padu silinder bersamaan dengan 5838. Seterusnya kita akan guna pula rumus silinder iaitu pi j kuasa 2t. Dan rumus ini boleh didapati dalam senarai rumus yang telah pun dibekalkan kepada kita. Iaitu pi 22/7 darab j. J di sini telah pun diberi tadi iaitu 14 darab 14 kuasa 2 dan darab tinggi. Tinggi sini kita letakkan sebagai t
sama dengan 5838. Kemudian kita boleh terus menggunakan kalkulator. Kita akan tekan 22/7, kemudian darab dengan 14/2, darab dengan T di sini tergantikan dengan X, kemudian kita tekan alpha calculate untuk sama dengan 5838. Kemudian untuk dapatkan jawapan, kita tekan shift calculate dan kita tekan sama dengan. Dan kita akan dapat 9.47727. Jadi kita akan bundarkan jawapan ini kepada 3 angka bererti. Maka jawapan akhir kita untuk T sama dengan 9.48. Seterusnya terlihat pula dari segi pemberian markah untuk soalan bahagian ini. Kita mengaitkan isi padu silinder dengan kita ambil 34,998 tertolak dengan isi padu kuboid, terdapat 1 markah. Kemudian kita menggantikan nilai di dalam rumus silinder, terdapat 1 markah dan jawapan akhir 1 lagi markah. Dan markah keseluruhan untuk bahagian ini adalah 3 markah. Baiklah, seterusnya terlihat pula soalan 2 Roman. Hitung panjang dalam sentimeter sisi kek berbentuk kubus itu. Bundarkan jawapan betul kepada 2 angka bererti. Baiklah, kali ini kita kena dapatkan pula panjang sisi bagi kek berbentuk kubus ini. Dan kata kunci di sini juga adalah berbentuk kubus. Bermaksud panjang, lebar dan tingginya adalah sama panjang. Itu panjang darab lebar darab tinggi. Panjang, lebar dan tinggi ini adalah sama ukurannya. Sebab adalah kubus. Jadi kita dapati bahawa isi padu kubus sama dengan isi padu silinder tadi. Sebab dia bertukar bentuk daripada silinder bertukar jadi bentuk kubus. Jadi di sini kita akan ambil panjang darab lebar darab tinggi bagi kubus, iaitu panjang darab lebar darab tinggi bagi kubus bersamaan dengan isi padu silinder tadi, iaitu 5838. Jadi panjang darab lebar darab tinggi ini kita boleh letakkan satu nilai pemalas saja, iaitu X kita kuasa 3 sama dengan 5838 disebabkan panjang, lebar dan tinggi adalah sama panjang. Kemudian kita terus tekan kalkulator sahaja di sini. Jadi X sama dengan 18. Terbundarkan kepada 2 angka bererti. Seterusnya terlihat pula dari segi pemberian markah, kita mengaitkan isi padu kubus dengan isi padu silinder. Kita dapat 2 markah dan jawapan akhir 1 lagi markah. Dan kita akan dapat 3 markah di sini. Seterusnya terlihat pula soalan B. Encik Alam membuat keputusan menempah kek seperti dalam rajah 7.2. Semasa majlis berlangsung, Encik Alam memotong bahagian pertama pada kek berbentuk kubus. Baki kek selepas potongan pertama ditunjukkan dalam rajah 7.3. Tepi RK dan SL adalah tegak. Diberi GF sama dengan ML sama dengan 12. Ini sini 12. Kemudian ML juga adalah 12. Dengan menggunakan skala 1:3, lukis tongakkan kek yang tinggal itu pada satan mencancang yang selari dengan BC sebagaimana dilihat dari arah Y. Baiklah, di sini kita akan melukis apakah yang kita akan nampak dari arah Y. Jadi secara umumnya kita akan nampak segi 4 ini, kemudian segi 4 PQEF ini dan juga segi 4 NSLM ini. Jadi pertama sekali kita kena lakar bentuknya terlebih dahulu. Dan lakarannya akan jadi seperti ini. Dan kita ada satu lagi di atas dan jadi seperti ini. Kemudian dari segi ukurannya pula, kita ambil balik ukuran tadi. Panjang di sini adalah 30 cm. Kemudian tinggi kek untuk lapisan pertama 27. Kemudian tinggi kek untuk lapisan yang kedua itu adalah 18 tadi. Kemudian di sini diberi ML sama dengan 12. Maksud sini adalah 12. Sini 12. Dan di sini juga adalah 12. Maka di sini akan jadi 6. Kerana jumlah keseluruhan di sini panjangnya adalah 30. Jadi ini adalah ukuran sebenar untuk kek tersebut.
Kemudian kita akan melukisnya menggunakan skala, iaitu skala 1:3. Bermaksud kita akan bahagi 3 untuk semua ukuran ini. Jadi 30 kita akan dapat 10. Jadi 27 bagi 3 kita dapat 9. 18 akan jadi 6. 6 akan jadi 2. 12 akan jadi 4 dan 12 di sini akan jadi 6. Jadi kita akan gunakan ukuran yang telah dikecilkan sebanyak 3 kali ganda ini. Okay, pertama sekali untuk melukis, kita akan lukis garis lurus BC terlebih dahulu seperti ini. Iaitu panjangnya adalah 10 cm. Kemudian kita akan buat satu garis tegak CJR ini. Iaitu panjang keseluruhannya adalah 9 tambah dengan 6. Kita akan lukis terus 15. Kemudian kita akan lukis garis menegak BH di sini. Panjangnya adalah 9. Kemudian kita akan lukis garis melintang, garis mengufuk HL untuk membentuk lapisan pertama sekarang ini. Panjangnya juga adalah sama, iaitu 10 cm. Kemudian kita lukis garis mengufuk QP di mana panjangnya adalah 6. Kemudian kita buat satu garis lagi, itu garis menegak, iaitu garis NM, panjangnya adalah 6 cm dan kita buat satu garisan penengah di sini. Jadi inilah jawapan kita untuk soalan B. Selanjutnya terlihat pula dari segi pemberian markah, kita melukis dengan bentuk yang betul dan ukuran yang betul mengikut skala yang telah pun diberi, kita akan dapat 4 markah. Balas seterusnya terlihat pula soalan bahagian C. Kebarangkalian kek yang di tempat itu tidak boleh dimakan selepas seminggu ialah 1/8. 2 biji kek dipilih secara rawak. Lengkapkan gemarajah pokok di ruang jawapan bagi menunjukkan semua kesudahan yang mungkin. Baiklah, pada ruangan jawapan seperti ini. Yang pertama sekali, Y ini bermaksud boleh dimakan dan N ini bermaksud tidak boleh dimakan. Jika kek pertama tidak boleh dimakan adalah 1/8, maka yang boleh dimakan akan jadi 7/8. Kemudian untuk kek yang kedua, yang boleh dimakan adalah 7, maka yang tidak boleh dimakan di sini akan jadi 1/8. Maka inilah jawapan kita untuk soalan C, 1 Roman. Kemudian dari segi pemberian markah, kita nyatakan 7/8 1 markah dan 1/8 1 lagi markah. Dan kita akan dapat 2 markah untuk pecahan soalan ini. Baiklah, kita teruskan lagi dengan melihat soalan 2 Roman. Hitung kebarangkalian bahawa sekurang-kurangnya sebiji kek yang dipilih tidak boleh dimakan selepas seminggu. Jadi ini bermaksud dalam dua-dua pilihan kek itu, paling kurang dia kena ada satu kek yang tidak boleh dimakan, iaitu kek dalam label N ini. Jadi kesudahan yang mungkin yang boleh kita pilih adalah sama ada dia YN ataupun NY ataupun NN. Yang pertama sekali kita lihat YN. Untuk mendapatkan kebarangkalian YN, kita akan ambil Y terdarabkan dengan N, iaitu 7/8 terdarabkan dengan 1/8. Kemudian seterusnya NY pula di sini, iaitu 1/8 darab dengan 7/8. Kemudian kedua-duanya adalah rosak, iaitu NN, iaitu 1/8 darab dengan 1/8. Kemudian di antara ketiga-tiga kesudahan ini, kita akan melakukan operasi tambah. Kemudian kita terus tekan kalkulator dan kita akan dapat jawapannya adalah 15/64. Kemudian dari segi pemberian markah, langkah pengiraan 1 markah dan jawapan akhir kita 1 lagi markah. Dan markah untuk pecahan soalan ini adalah sebanyak 2 markah. Kemudian markah keseluruhan untuk keseluruhan soalan 17 ini berjumlah sebanyak 15 markah. Baiklah, sampai sini saja untuk video kita pada kali ini. Sekian, terima kasih, selamat belajar dan jumpa lagi dalam video yang akan datang.